Okey. Hari ini kita akan belajar bab 2 pangkalan data lanjutan. Ya, pangkalan data ialah tempat kita menyimpan data. Okey, dalam pangkalan data ini nanti kita akan mengulang kajilah perkara yang pernah kita pelajari, iaitu ERD 2.1.1, 2.1.2 ialah penormalan. Ya, lepas kita buat ERD, kita buat penormalan. 2.1.3 kita membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL. Okey, lepas kita buat ERD, kita bina jadual. Lepas kita dapat jadual, kita buka komputer dan membina jadual menggunakan SQL. Okey. Kemudian 2.1.4 dia menerangkan dalam SQL ini ada beberapa perkara yang boleh kita guna, yang memanipulasi data. Kita boleh tambah data, kita boleh padam data, kita boleh kemaskini data. Okay, 2.1.5 menggunakan SQL select untuk mendapatkan semula data menggunakan group by. Select ialah pilih. Group by apa? Group by ialah mengikut kumpulan apa? Ya. Kita menggunakan bahasa pengaturcaraan aras tinggi. Jadi kita boleh memahami beberapa perkataan yang digunakan dalam bahasa aturcara itu. Select dalam bahasa Inggeris, select dalam bahasa Melayunya ialah pilih, ya. Group by dalam bentuk kumpulan apa? Contohnya murid. Kita pilih murid, ID murid mengikut negeri, ya. Group by negeri. Group by jantina. Order by ialah susunan. Bagaimana kita nak susun dia? Okey. Okey, 1.3.6 ini ialah error, ya, typo. 1.3.7 ialah typo juga sebab ini ialah get logic. Okey, kita lihat ERD. ERD ialah Entity Relationship Diagram. Ya. Okey, apa dia ERD? ERD ialah model asas dalam membina pangkalan data. ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan data yang diperlukan dalam suatu organisasi. ERD menerangkan konsep tentang struktur pangkalan data. Ya, dia dalam bentuk berstruktur, mudah untuk kita fahami. Contohnya, entiti dalam bentuk simbol segi 4, atribut dalam bentuk bulat bujur. Ya, itu ialah ERD. Memudahkan untuk kita menggunakan data yang kita ada. Ke mana arah aliran dia. Okey. Ini sebenarnya ulang kaji. Okey, kita lihat komponen ERD. 1 ialah entiti, 2 ialah atribut, 3 ialah hubungan. Okey, kita lihat dahulu apa entiti. Ya. Objek atau konsep yang unik dan dapat dikenal pasti dalam persekitaran tertentu seperti orang, tempat, benda atau peristiwa yang dikutip dan disimpan sebagai data. Contoh, murid. Itu ialah dalam bentuk objek. Dalam bentuk objek, murid, guru, buku. Itu ialah dalam bentuk objek. Peperiksaan, dalam bentuk konsep. Ya. Diwakili dalam bentuk segi 4 tepat. Kalau boleh, kalau kita buat entiti itu jangan pakai huruf kecil, kita pakai huruf besar. Itu yang sebaik-baiknya. Ya, kita ikut cara tu. Okey, seterusnya atribut. Ciri-ciri yang menghuraikan sesuatu entiti. 2. Atribut ialah sifat yang memerihalkan sesuatu set entiti. 3. Diwakilkan dengan bentuk bujur. Dalam atribut ada kunci prima. Atribut, apa dia kunci prima? Kunci prima ialah atribut unik yang membezakan rekod dalam pangkalan data. Setiap entiti hanya mempunyai satu kunci prima saja. Tak boleh dua. Satu kunci prima. Murid, ID, murid. Contohlah. Ya. Kemudian mungkin guru, ID, guru. Okey. Jadi guru tak boleh ada dua ID. Tak boleh. Macam kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada satu kunci prima, iaitu IC ataupun kad pengenalan. Ya, jadi kunci prima ni apa gunanya? Kunci prima ini ialah untuk mengenal pasti atribut tersebut. Ya, entiti, sesuatu entiti tersebut. Ya, atribut itu untuk mengenali
entiti itu. Contohlah kita sebagai rakyat Malaysia, kita ialah entiti. Kad pengenalan ialah atribut. Pergi balai polis, orang minta kad pengenalan. Kita pergi ke bank, orang minta kad pengenalan. Kita pergi ke sekolah, orang minta kad pengenalan. Ya, kita pergi ke mana-mana pun orang akan minta kad pengenalan. Nak buat lesen memandu, orang minta kad pengenalan. Nak beli kereta, orang minta kad pengenalan. Nak pinjam duit, orang minta kad pengenalan. Tak ada orang minta kad falai kita. Tak ada. Tak ada orang minta kad lain selain daripada kad pengenalan kita. Sebab kad pengenalan kita itu ialah kunci prima kita. Kalau kamu ada kad falai itu ialah mungkin kunci asing. Ya. Okey. Yang ketiga ialah hubungan. Hubungan ialah digunakan untuk menyatukan satu atau lebih entiti yang terdapat dalam ERD. Menunjukkan bagaimana dua entiti berkongsi maklumat dalam pangkalan data. Hubungan dilabelkan dengan kata kerja. Dia kata kerja. Mula dengan MEN, mengajar, menulis, mendaftar, menginap, ya, membayar, merawat. Itu ialah kata kerja. Okey, kita lihat simbol yang kita gunakan. Okey, simbol untuk entiti segi 4. Simbol untuk atribut ialah bulat, bujur. Simbol untuk hubungan ialah ini saya tak tahu sebut. Cikgu sebut diamond je lah. Macam tu. Okey. Kita ada dua jenis entiti. Satu entiti kuat, satu entiti lemah. Entiti kuat boleh wujud tanpa bersandar pada entiti lain. Bersandar pada entiti kuat. Itu dia. Okey. Okey, kita lihat ni. Atribut guru dilukis dalam bentuk segi 4. Mengajar ini ialah hubungan, mata pelajaran ialah entiti. Ini dia nak. Jadi hubungan ini dia menghubungkan dua entiti, dua atau lebih lah, ya. Okey. Rasanya kamu tahu ni sebab ini kamu dah pernah buat sebagai teori dan juga sebagai praktikal semasa kamu buat projek. Okey, ini tambahan. Kalau dulu kita tak belajar secara detail, kita akan melihat detail, ya. Okey, melakar ERD bagi permasalahan yang diberi masih lagi, iaitu jenis atribut. Okey. Kita ada banyak jenis atribut. Satu ialah atribut mudah. Dua ialah atribut nilai gandaan. Tiga ialah atribut terbitan. Ini seterusnya ialah atribut kunci, atribut komposit. Okey, yang ini ialah teori. Teori biasanya ditanya dalam soalan A. Ya, dan kamu kena hafal benda ni supaya kamu boleh menjawab soalan bahagian A. Biasanya lah, ya, sebab yang ini ialah teori semata-mata. Okey, kita lihat notasinya. Notasi ialah bentuk dia lah. Kalau atribut kalau begini bentuknya, minta maaf. Kalau bentuknya begini, maka digunakan ini ialah atribut mudah lah yang kita biasa guna. Digunakan untuk mewakili atribut mudah dan atribut nilai tunggal. Atribut mudah. Apa dia atribut mudah? Tidak boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Contoh, nama, nombor kad pengenalan. Ya, kita tak boleh bahagikan dia. Nama-nama lah, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Okey. Kemudian atribut bernilai tunggal mempunyai satu nilai sahaja. Contohnya nombor kad pengenalan. Okey, kemudian kita ada bentuk begini, atribut ni. Ini adalah atribut nilai gandaan, mempunyai lebih daripada satu nilai. Contohnya kemahiran. Seorang guru mempunyai lebih daripada satu kemahiran.
seorang guru mempunyai lebih daripada satu kemahiran. Contohnya kan, entiti ialah segi 4 guru. Kemudian kemahiran. Kamu kena pasti bahawa guru ini mempunyai kemahiran. Dia boleh ajar ini, ajar ini, ajar ini, ajar ini. Maka kamu letak atribut dia dalam bentuk double macam tu. Ya, contohnya. Okey, atribut bergaris putus-putus ialah atribut terbitan. Terhasil daripada atribut lain. Jadi dia anak kepada atribut yang lain. Contoh gaji tahunan. Gaji tahunan seorang guru diperoleh dengan mengira gaji bulanan 12. Jadi ada tahun, kemudian atribut itu boleh ada atribut lain di dalamnya, iaitu bulanan. Okey. Okey, seterusnya atribut yang digaris di bawah ini semua tahulah atribut kunci, iaitu atribut kunci prima. Okey, atribut kunci. Tapi kamu kena tahulah dia punya istilah, sebab yang ini itu yang juga sebut tadi, kamu kena hafal ya untuk menjawab soalan bahagian A. Atribut komposit, ya, atribut yang boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian. Contoh, alamat boleh dibagikan kepada jalan, bandar dan poska. Beginilah rupa dia. Okey, itu atribut komposit. Jadi cikgu harap kamu boleh hafal jenis-jenis atribut ni dan juga bentuk dia supaya kamu boleh menjawab soalan ini kalau keluar dalam bahagian A. Ya, biasanya memang dalam bahagian A lah. Okey, kita lihat seterusnya kekardinalan. Melakar ERD masih lagi, tapi kali ini kekardinalan. Ya, kalau kamu lihat projek kamu yang lepas, kalau kamu tengok ERD kamu, ya, pemarkahan yang diberi terhadap ERD kamu ialah yang pertama, ada entiti tak? Betul, entiti yang kamu buat 2 markah. Kemudian dia akan lihat hubungan. Hubungan ialah mengajar, melukis dan sebagainya, itu 2 markah. Kemudian yang ketiga tadi atribut, betul ke atribut kamu? Ya. Pun diberi markah. Kemudian kunci prima diberi markah. Kemudian kekardinalan, betul ke kekardinalan kamu? Diberi markah. Jadi ada 5 perkara yang dinilai dalam ERD kamu yang memberikan kamu 10 markah. Ya. Untuk projek kamu yang lalu. Tapi itu dah lepas lah. Okey. Kekardinalan menunjukkan hubungan dari segi kuantiti data antara satu entiti dengan entiti yang lain. Apa hubungan dia? Kuantiti dia seorang, satu kepada banyak. Itu ialah ulang kaji semuanya. Cuma ada beberapa perkara detail yang akan kita pelajari. Okey, jenis kekardinalan ada 2, kekardinalan minimum dan kekardinalan maksimum. Minimum ialah 1, maksimum ialah banyak, iaitu lebih daripada 1. Okey. Minimum ya, maksimum. Okey. Minimum data suatu entiti berkait dengan entiti lain. Contoh, seorang guru. Itu seorang, satu guru mengajar sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Maka kekardinalan minimum ialah 1. Kerana seorang guru mesti mengajar sekurang-kurangnya 1 pelajaran minimum. Dia tak boleh kurang daripada 1. Sebab itu minimumnya 1. Tidak ada guru yang tidak akan mengajar. Itulah minimumnya 1. Okey, kemudian kekardinalan maksimum. Maksimum data suatu entiti berkait dengan entiti lain. Contoh, 1 mata pelajaran boleh diajar oleh seorang guru atau lebih. Seorang guru boleh mengajar maksimum lebih daripada 1 pelajaran. Maksimum dia banyaklah, maka kekardinalan maksimum adalah banyak. Okey, kita lihat simbol yang ada. Kalau dulu kita punya simbol ialah M, 1 ke M dan sebagainya. Tapi ini ialah menggunakan simbol garis. Ya. Mandatori 1. Kalau ini, kalau begini,
Kalau begini, ini hubungan, ini ialah mandatory. Minimum dan maksimum ialah 1. Tak boleh lebih daripada 1. Mandatory banyak. Minimum data adalah 1 dan maksimum data adalah banyak. Ini. Ya, minimum dia tak boleh kosong. Ya, dia tak boleh kosong. Dia kata minimum data adalah 1. Tak boleh kosong. Okey, optional 1. Minimum data adalah kosong. Ini boleh kosong. Kalau dia ada bentuk macam ni, minimum data adalah kosong dan maksimum data adalah 1. Ya, tak boleh lebih daripada 1. Kosong atau 1 saja. Optional banyak. Minimum data adalah kosong dan maksimum data adalah banyak. Ini ialah dia boleh data dia boleh kosong. Ya. Maksudnya dalam jadual kita itu kita boleh kosongkan jadual tu, satu ruangan jadual tu kosong dan kita boleh bagi dia banyak. Ya, banyak. Okey. Itu ialah simbol-simbol untuk kekardinalan. Kamu kena hafal. Seperti yang cikgu sebut tadi, yang ini ialah teori, ini juga praktikal. Dan teori biasanya ditanya pada bahagian A. Dia akan tanya apakah bentuk simbol begini, mandatory 1. Begini, mandatory banyak. Begini, mandatory optional 1 dan seterusnya optional banyak. Itu semua kamu kena hafal. Okey, itu saja untuk hari ini. Tapi kamu kena buat satu latihan nanti iaitu membina ERD. Yang membina ERD. Cikgu akan bagi satu bentuk jadual ataupun pernyataan dan kamu menggunakan pernyataan itu, kamu buat ERD berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Iaitu apa yang kita pelajari pada tingkatan 5. Okey? Kena buat kekardinalan, kena buat entiti dia, kena buat atribut dia dan sebagainya. Okey? Okey, sekian. Terima kasih.